6 hari selepas pendedahan Khairi, kini Mat Hassan dakwa tidak pernah kata akan bertanding kerusi Parlimen Rembau. Ini satu cerita yang paling melucukan aku malam ini. Gara-gara dihentam habis Tok Mat, akhirnya beri satu pendedahan, satu dakwaan mengatakan bahawa beliau tidak pernah kata akan bertanding di kerusi Parlimen Rembau. Aku hairan siapa yang sebenarnya tipu siapa. Kerana Khairi sebelum ini membuat pendedahan bahawa ada orang yang mahu bertanding di Rembau. Itu yang lucu kan? Tapi selepas ramai pemimpin politik, pemerhati politik, bahkan penyokong-penyokong akar umbi mengatakan bahawa Khairi Jamaluddin lebih merupakan aset kepada UMNO berbanding Tok Mat, tiba-tiba Tok Mat pula buat U-turn, kata dia tak pernah kata akan bertanding di kerusi Rembau. Itulah dia. Lepas ni lebih baik cari kerusi lain. Kerana seperti yang aku kata sebelum ini, banding dengan Tok Mat dan Khairi Jamaluddin, lebih baik Khairi Jamaluddin ada di Rembau. Kerana Khairi Jamaluddin lebih berpotensi menang di Rembau. Selain daripada itu, Khairi Jamaluddin merupakan bakal Perdana Menteri UMNO selepas Ismail Sabri Yaakob. Aku tidak aku tidak sangsi, aku tidak ragu-ragu dengan kenyataan itu. Khairi Jamaluddin lah yang paling layak menjadi Perdana Menteri selepas Ismail Sabri Yaakob. Tetapi apakah sebenarnya yang dikatakan oleh Timbalan Presiden UMNO ini? Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamed Hassan hari ini menegaskan beliau tidak pernah bercakap di khalayak ramai untuk bertanding kerusi Parlimen Rembau dalam PRU 15. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Rembau berkata, apa yang diberitahu kepada umum selama ini hanya hasratnya untuk bertanding pada peringkat Parlimen selepas memegang kerusi Dewan Undangan Negeri sejak 2004. Beliau diminta mengulas mengenai kenyataan ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin yang tidak mempertahan kerusi di sandangnya itu pada PRU 15. Kata Khairi, beliau diminta oleh Muhammad untuk memberi laluan kepada Timbalan Pengerusi Barisan Nasional BN itu untuk bertanding di kawasan berkenan. Wow, ini satu perkara yang amat mengejutkan saya. Apabila Tok Mat Hassan kata dia tidak pernah mengatakan mahu bertanding di Parlimen Rembau. Saudara yang saya hormati sekalian, tambah beliau lagi, kami belum bincang pasal calon dan kawasan. Perbincangannya tertumpu pada tahap siasaga, terutamanya jentera bagi menghadapi PRU itu kelak, katanya. Tambahnya beliau telah menjelajah ke seluruh Semenanjung dan meninjau tahap kesiagaan itu dan akan berlepas ke Sabah hari ini untuk menyumbang misi tersebut. Sekian dulu isu pada malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang pengakuan Tok Mat ini. Sebenarnya dia sudah dipengaruhi oleh keadaan semasa ataupun dia benar-benar nak tanding di tempat yang lain. Aku sarankan Tok Mat silalah bertanding di Port Dickson, atau paling bagus pergi sajalah ke kawasan Pekan, kawasan Najib, kerana Najib kan dah masuk penjara. Jadi apa kata Tok Mat kan ada kuasa, pindahlah ke Pekan untuk bertanding di sana. Bye-bye. Selamat malam. Sampai ke hari ini, aku masih tertanya-tanya, siapa sebenarnya yang Zahid Hamidi jumpai di Asia Timur, yang kononnya beliau telah berjumpa tentang derma Arab RM 2.6 bilion. Pada 22 Ogos 2015, Timbalan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sendiri, telah mengesahkan bahawa
Beliau secara pribadi telah bertemu dengan wakil keluarga dari Arab Saudi yang mengaku menderma RM2,6 bilion kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Sehingga hari ini aku tertanya-tanya, siapa sebenarnya yang dijumpai oleh Zahid Hamidi dalam pengakuannya pada 22 hari bulan Ogos 2015 ini? Dan kalau benar dia telah berjumpa dengan keluarga diraja ini, kenapa dia tidak berjumpa atau menjadi saksi di dalam perbicaraan Najib Tun Razak berkaitan salah guna dan penyelewengan RM42 juta dana SRC internasional? Selain daripada itu, yang lebih menghairankan kita ialah apabila kesemua hakim telah bersetuju bahawa wang yang masuk ke dalam akaun Najib itu tidak berasal daripada keluarga diraja Arab, dan juga derma Arab yang diceritakan itu ada seorang hakim melabelnya sebagai satu cerita dongeng semata-mata. Yang lebih menghairankan, pada 26 Oktober 2018, Menteri Luar Arab Saudi Adel Ahmad Al-Jubair mengesahkan bahawa dana RM2,6 bilion yang didakwa merupakan derma Raja Arab Saudi tiada kena mengena dengan kerajaan Arab Saudi, katanya pada waktu itu. Sekarang makin menjadi misteri kenapa Zahid membisu selepas pendedahan tersebut, dan siapa yang dijumpai oleh Zahid Hamidi yang kononnya dia jumpa di Arab Saudi tersebut. Dan yang lebih membuatkan kita lebih tertanya-tanya dan hairan, baru-baru ini juga Tan Sri Apandi Ali disahkan memberi keterangan bercanggah dengan berkait isu derma RM2,6 bilion yang dalam saman fitnah 10 juta ringgit yang difailkan bekas peguam negara itu kepada Lim Kit Siang. Yang lebih menghairankan kita, sebelum PRU 14 dalam satu sidang media, Apandi secara terang-terangan mengatakan bahawa dia mengesahkan bahawa kisah derma Raja Arab Saudi itu adalah benar. Apandi Ali kata benar daripada derma Arab Saudi. Tetapi ini yang lebih mengejutkan. Tetapi sebelum itu, Apandi telah mendakwa pada sebelum pilihan raya ke-14 itu, Apandi mendakwa telah menghantar satu delegasi ke Riyadh dan bertemu dengan pihak yang dikatakannya adalah penderma dana RM2,6 bilion itu. Namun, ini yang menariknya, ketika pemeriksaan balas di mahkamah, Apandi mengakui bahawa delegasi berkenan tidak berjumpa maupun bercakap dengan pihak yang didakwa sebagai penderma, dengan berkata putra Raja Arab Saudi enggan berjumpa sesiapa. Pengakuan ini sudah cukup membuktikan bahawa Apandi Ali tidak berterus terang dalam sidang medianya yang telah membersihkan Najib pada waktu itu. Syak bahawa wujud subhat antara Najib dan Apandi menggunung apabila timbul persoalan bagaimana Apandi boleh mencapai keputusan bertentangan dengan hasil siasatan Tan Sri Abdul Ghani Patail dan Tan Sri Abdul Qasim dalam masa yang singkat. Apakah Zahid tak ingin mengulas perkembangan ini? Dan persoalan terakhir ialah, apakah Zahid dan Najib berkomplot untuk menipu rakyat Malaysia? Kononnya RM26 bilion yang masuk ke dalam akaun peribadi Najib merupakan derma Raja Arab Saudi. Dan aku tinggalkan kamu dengan satu persoalan besar yang perlu kita kongsi dan jawab. Siapa sebenarnya yang dijumpai oleh Zahid Hamidi di Arab Saudi yang dikatakan diumumkannya pada 22 Ogos 2015 itu? Jangan lupa tinggalkan komen Anda.